Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahri bin Muhammad Zahran sebagai pegawai pemasaran untuk Salam Hijrah Holiday. Baik, tetamu kita hari ini jauh datang dari Pahang. Di belah kanan saya ni adalah Encik Syahrudin. Saya boleh panggil sebagai Encik Syah. Dahulunya sebagai jemaah Salam Hijrah Holiday dan sekarang ini memilih untuk menjadi ejen Salam Hijrah Holiday. Di belah kiri saya ni pula adalah Ustaz Azwan sebagai pegawai pengurusan umrah dan haji di Salam Hijrah Holiday. Podcast kita pada hari ini adalah ingin merungkai beberapa soalan atau persoalan berkenaan dengan fenomena umrah tahun 2020 dan juga tahun yang seterusnya selepas pandemik COVID-19. Banyak package di luar sana dan sebagai jemaah dan juga bakal jemaah ni, package apakah yang bersesuaian ya atau mesti menjadi keutamaan bagi Encik Syah ketika memilih Salam Hijrah Holiday ni sebagai travel agent membawa Encik Syah ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya sebagai panel. Sebagai insan yang pernah menjadi jemaah dalam Salam Hijrah Holiday dan sekarang saya sebagai ejen dalam Salam Hijrah Holiday. Sebelum saya mendaftar sebagai jemaah umrah, apa yang saya nampak dalam pakej tersebut adalah saya cuma tengok pada harga. Saya tak pandang benda lain penting. Tetapi selepas saya mendapat pengalaman sebagai jemaah umrah, melaksanakan ibadah semua, saya tahu satu perkara yang paling penting sekali untuk kita lihat dalam pakej tersebut adalah jadual. Jadual ini adalah jadual penerbangan kita. Sebab daripada jadual ini kita boleh merancang persiapan tentang diri kita. Persiapan dari segi kesihatan kita, jadual aktiviti kita macam mana, jadual penerbangan kita. Contohnya, bila penerbangan tersebut ke Madinah. Di mana ke Madinah ini cuaca dia berbeza. Berbeza dengan cuaca bila kita masuk ke Jeddah dan terus ke Mekah. Bila di Madinah, kita dapat rancang kita punya aktiviti. Sebab bila masuk Madinah, kita akan ada dalam 5 hari ataupun 6 hari. Baru kita akan bergerak ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Sebab fokus kita adalah ibadah umrah. Kita kena pegang yang itu. Untuk Ustaz Azwan. Cara cakap Encik Syah tadi menunjukkan seolah jadual tu atau itinerary tu menjadi satu perkara yang sangat penting untuk para jemaah dan juga kepada bakal jemaah nanti. Penting sangat ke jadual dan juga itinerary ni sepanjang kita mengerjakan ibadah umrah ni? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, betul. Apa yang diceritakan oleh Encik Syah tadi berkenaan dengan, kalau dalam term kita boleh sebutkan sebagai itinerary lah, jadual. Okey, kebiasaannya jemaah kan, kita lah sebagai jemaah, perkara pertama sekali yang kita tengok bila kita nak pilih package ni sebenarnya memang betul harga. Hargalah, sebab dia adalah bajet kita kan. Kita nak keluarkan sejumlah wang, berapa kita nak letak, dan jarang sekali ataupun memang sebenarnya tak terfikir pun oleh jemaah nak tengok apa sebenarnya itinerary kita, bagaimana pergerakan kita di sana. Okey, macam Cik Syah cakap tadi, betul, kita kena tengok. Okey, yang pertama sekali kalau nak sebut dari segi itinerary ni, kita akan tengok dari segi sektor penerbangan, flight. Sebenarnya benda ni sangat-sangat penting sangat penting untuk jemaah tahu, sebab dengan cara begini mereka boleh merancang masa mereka dan merancang bagaimana mereka nak susun keadaan mereka. Contoh kata tadi, kita kata itinerary kita sebagai jemaah, kita tanya kepada travel agent, okey, kita akan masuk mana dulu? Kita akan nak masuk ke Jeddah, ke Mekah, ataupun Jeddah ke Madinah, boleh juga, ataupun ke Madinah terus ke Madinah dulu, barulah kita akan melaksanakan umrah. Sebab dari situ kita boleh prepare apa yang Cik Syah sebut tadi. Yang kita nak prepare adalah dari segi kesihatan kita kan. Kita kena ingat, saya sarankanlah kepada jemaah semua, saya nak ingatkan, kita nak letakkan dalam kepala kita, keadaan cuaca di sana sangat-sangat berbeza dengan keadaan cuaca di Malaysia lah. Benda ni sangat penting. Kadang-kadang kita kata tak apa, dekat Malaysia kita tak selalu sakit, kita okey je, sehat je kan. Tapi sebenarnya bila sampai ke sana, tiba-tiba kita jatuh sakit dan sebagainya. Jadi contoh kata, kalau kita kata penerbangan kita pergi ke Jeddah, okey, kita tanya travel, okey, penerbangan kita pergi ke Jeddah, masuk mana dulu? Adakah Jeddah ke Madinah? Satu perjalanan naik bas lagi. Kita dah berletih-letih, bersusah payah selama beberapa jam perjalanan daripada airport daripada KLIA nak sampai ke sana dah 9 jam, 8 jam, lebih kurang begitu. Jeddah ke Madinah lebih kurang berapa jam lagi? 4 atau 5 jam lagi. Ini adalah maklumat yang kita kena tahulah. Bagaimana kita nak prepare diri kita, nak letakkan, nak set mind kita.
Okey, contoh kata kita ke Madinah dahulu. Kita ada beberapa hari di Madinah. Bagaimana kita nak jaga kesihatan kita? Kan? Adakah kita nak betul-betul all out di Madinah? Kita nak iktikaf je ni. Tengah hari tak balik. Daripada subuh sampai ke petang, sampai ke malam. Konon kita nak begitu kan. Tapi akhirnya at the end betul Cik Syah cakap. At the end kita akan rasa macam tak sampai ke Mekah lagi dah demam. Sakit, tak boleh nak bangun, menyusahkan orang. Begitu. Jadi benda ni kita kena ambil tahu. Benda ni kita kena tanya kepada travel kita kan. Sama juga dengan yang pertama tadi yang sebut tadi tentang penerbangan tadi kan. Sama ada transit ke ataupun direct ke. Sebab apabila kita ambil tahu tentang ni, selain daripada harga tadi, harga ni dia mempengaruhi juga itinerary kita. Kita tengok itinerary kita. Bagaimana perjalanan kita selama 10 hari, 12 hari di Mekah dan Madinah. Selain daripada mana kita masuk dulu tadi, itinerary ni juga kita tengok kepada ziarah kita, bila ziarah kita ambil tahu benda-benda gini. Dan juga kita ambil tahu tentang kat mana hotel kita duduk. Kat mana kita nak, kita tahu, kita tanya dengan ejen. Walaupun kalau kita pertama kali pun tak apa, kita tanya ejen, mana hotel kita, kat mana hotel kita, di Mekah mana, di Madinah mana. Jadi sebab gambaran-gambaran inilah yang akan mempengaruhi kita bagaimana kita nak prepare diri kita kat sana lah. Okay, insyaAllah. Dan juga selain daripada itinerary ini sendirilah, apabila jemaah tengok package, kalaulah jemaah tu datang berkeluarga ataupun dengan bawa mak ayah, bawa warga emas, anak-anak kecil, mereka sebenarnya kena tengok. Bukan semata-mata tengok harga anak berapa, untuk mak ayah mungkin ada diskaun ke apa ke, kumpul-kumpul tengok satu jumlah, okey boleh bayar. Tetapi mereka tak tengok benda-benda lain lah. Kan kita kata tadi masa saya cakap tadi lah, kita tengok begini, kita tengok hotel begini, kita tengok keadaan kita begini, tapi kita tak relate dengan kondisi kita, dengan siapa yang kita bawa. Benda-benda ni menjadi sebenarnya bagi saya ataupun bagi kita di Salam Hijrah Holiday ni memang kita akan titik beratkan lah. Dan apabila kita bercerita kepada jemaah ataupun kita menerangkan sesuatu package pada jemaah, kita akan terangkan sekali lah dengan itinerary apa. Ini kita tak sembunyi ni. Benda ni sangat penting kita tahu. Kan? Kita pun sebenarnya jadi jemaah. Kita pun pernah berada di sana. Jadi kita tahu apa keperluan jemaah. Kita tengok kalau jemaah bawa orang tua bagaimana, kalau jemaah bawa anak kecil bagaimana, dan kita akan suggest dengan package yang kita ada. Ini adalah pelajaran daripada mereka sebagai bekas jemaah dan juga sebagai pengurusan umrah dan juga haji. Jelas jadual adalah satu, atau itinerary adalah satu benda yang perkara mustahak, sebab bila mengerjakan ibadah umrah di Tanah Suci ni jauh. So orang kata jadual tu haruslah efektif supaya kita boleh ikut dan kita boleh mengerjakan ibadah umrah kita dengan baik. Iklan berkenaan umrah ni boleh katakan merata, dan hari-hari kita nampak sama di social media ataupun di masjid ataupun di corok-corok jalan dan sebagainya. Bagi kacamata Encik Syah sendirilah, iklan umrah ni, untuk kata sedikit tips lah kepada bakal juga jemaah umrah nanti, apakah yang sepatutnya yang menjadi keutamaan untuk kita tengok iklan tu? Iklan ni banyak, so macam mana iklan tu yang bagi kacamata Encik Syah ni yang menarik perhatian? Kenapa tertarik dengan iklan tersebut? Dari segi iklan, yang perkara yang pertama yang kita perlu lihat adalah harga. Sebab kita orang yang nak pergi umrah ini adalah orang dewasa. Yang melihat iklan umrah ini orang yang matang. Jadi orang yang matang ni dapat menilai harga murah ni kenapa harga murah. Tapi dalam iklan macam-macam dia letak. Kenapa harga tinggi? Kita tengok. Bila harga tinggi, kita tengok pula, kita bandingkan keadaan macam mana. Musim panas macam mana, musim sejuk macam mana, musim padat, musim biasa. Itu memainkan peranan dari segi harga. Lepas tu tarikh kita nak pergi, kita boleh rancang. Tarikh kita nak pergi musim, di sini cuti, di sana belum tentu cuti, musim biasa. Tapi di sini kita musim biasa. Kita berfikir, iklan ini mahal. Kenapa musim biasa mahal? Tapi di Saudi musim cuti dia. Contohnya Ramadan. Ramadan di Saudi cuti. Kita tak cuti. Kita nak harga biasa. Memang tak dapat lah. Kan? Jadi kita kena sesuaikan. Kita kena tengok tarikh. Sesuai tak untuk kita pergi. Dari segi kesihatan kita pada masa akan datang. Contohnya 6 bulan selepas ni, keadaan kita macam mana, ekonomi kita, keluarga kita macam mana. Kita sesuai tak pergi kat sana, keadaan di sana panas.
Jadinya kita kata diri kita sesuai tak untuk cuaca panas 49 darjah Celsius. Waktu puncak panas, sesuai kata tak sesuai. Kalau tak sesuai, umur kita dah 60-an contohnya. Tidak sesuai untuk cuaca yang terlalu panas. Jadi kita pilih musim yang cuaca sesuai dengan diri kita. Lepas tu, dari segi aktiviti. Adakah aktiviti itu khusus untuk di Madinah, di Mekah? Umrah yang tak melibatkan aktiviti tambahan. Contohnya ke Istanbul, Turki, kemudian umrah. Apa persediaan kita? Perjalanan kita panjang. Kita ni mampu atau tidak? Dari segi kewangan, dari segi kesihatan, persediaan lain-lain lagi apa semua, sesuai atau tidak. Kalau kita tak sesuai, kita ambil pakej yang tumpukan Madinah, Mekah, ziarah biasa. Untuk Ustaz Wan sendirilah berkenaan dengan isu iklan, soalan iklan ni. Jadi untuk apa pendapat Ustaz Wan berkenaan dengan iklan ni? Bagaimana dari sudut iklan ni, adakah harga semata-mata? Adakah kata ziarah semata-mata? Jadi untuk travel agency ni, harga dan orang kata ziarah ni adakah mempengaruhi harga tu? Kalau kita bercakap berkenaan dengan package, apa yang macam tadilah, apa yang sepatutnya ada dalam package ataupun apa yang sepatutnya jemaah tahu dalam package ni kan, selain daripada harga yang kita kata di awal tadi adalah harga sangat penting lah kan. Di mana-mana pun harga tinggi ke rendah ke, kita kena tahu kenapa travel agency menawarkan pada harga sedemikian. Kalau harga dia tinggi kenapa, dan harga rendah kenapa. Dan kebanyakan daripada daripada iklan-iklan yang kita keluarkan, apabila kita mengeluarkan satu-satu package ni, memang kita akan letakkanlah apa sebenarnya apa yang akan jemaah dapat dalam kalau dibayar pada harga ini, pada package ini, apa yang kita tawarkan kan. Sedikit tips lah yang biasa saya kongsikan kepada jemaah-jemaah saya. Apabila jemaah datang kepada saya bertanyakan tentang harga, tentang package, bagaimana, bila dan sebagainya, kita akan konsult mereka ataupun kita akan beritahu mereka, pertama sekali tengok berapa ramai mereka nak datang, berapa orang, and bawa siapa. And daripada situ kita tahu, kalau kita katakan bawa orang tua, bawa anak-anak, kita tahu hotel yang mana mereka sesuai untuk mereka. Adakah hotel yang lebih dekat ataupun agak sederhana dekat, lebih kurang begitu. Kita nak tengok, kita nak sesuaikan kepada keadaan family mereka sendirilah. Dan juga apabila kita letak dalam package ni, ada juga kita akan letakkan keadaan bilik, berapa orang dalam satu bilik. Ini mempengaruhi juga daripada untuk jemaah juga. Jemaah kalau katakan datang secara berkeluarga, berapa orang, 4 orang, kita boleh letakkan dalam satu bilik. Ataupun mereka datang suami isteri, sama ada mereka nak bilik berdua ataupun kita letakkan dalam bilik pecah-pecah kan, suami lain, isteri lain, begitu. Tengok keadaan mereka dan kita tengok pada kewangan mereka lah. Ini yang kita tekankan di dalam kita punya setiap iklan. Kebiasaan dalam iklan yang kita keluarkan di Salam Hijrah Holiday, kita akan includekan benda-benda sebeginilah kan, supaya benda-benda gini kita telus kepada jemaah kita. Macam Syekh Syah cakap sendirilah kan, kita tengok tarikh sekian, bila kita nak masuk, bila kita nak ni, keadaan cuaca bagaimana, benda semua. Kalau katakan musim bulan 12, kita katakan cuti sekolah untuk di Malaysia, di Arab Saudi bagaimana kan, keadaan musim hujan, musim panas ke ataupun musim sejuk ke, begitu. Lebih kurang begitulah kan, kita akan maklumkan ke dalam setiap package kita. Baik, apa dia boleh kita simpulkan, maknanya harga ni dia sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah orang kata Betul. Ada macam-macam jenis jemaah, ada yang solo, ada yang berkeluarga dan juga ada yang warga emas. Untuk Encik Syah sendirilah, untuk jemaah solo ke, berkeluarga ke, warga emas ke, jadi diorang ni sebenarnya tertakluk pada package umrah yang bagaimana? Apa yang bersesuaian untuk mereka ni? Dari aspek kesesuaian package seperti mana yang kita ada dalam Salam Hijrah, saya nampak lah package yang kita sediakan. Saya ambil satu, iaitu package eksklusif kita. Okey, package eksklusif 8 orang untuk satu grup dan kita sediakan satu mutawif. Bila sebut 8 orang satu grup ni, ada yang kumpulan individu. Contohnya daripada jabatan, daripada satu tempat kerja,
boleh pergi dalam satu kumpulan dia. Maknanya tidak bercampur dengan idea orang lain. Maknanya kumpulan ini akan bergerak dalam satu kumpulan dia saja. Mutawif akan bimbing dia. Lepas tu ada kumpulan warga emas. Contohnya dalam satu lokasi tu warga emas tu berpakat 8 orang untuk pergi. Jadi kita bawa sesuai, kita susunkan jadual sesuai dengan kumpulan warga emas tersebut. Ada hari rehat dia, ada hari kita bawa ziarah. Kita tak packkan dia punya jadual. Ada kumpulan yang daripada satu keluarga. Makna keluarga ni, apa yang kita faham, ada warga emas dalam tu, ada ibu bapa dalam tu, ada anak remaja dalam tu, ada anak kecil dalam tu. Maknanya 8 orang, komplit. Maknanya boleh rancang dalam satu family tu untuk pergi. Package ni eksklusif untuk family dia saja. Jadi kita sediakan satu mutawif untuk dia. Dan juga kita sediakan semua package kita eksklusif ke kembara, premium. Kita sediakan medical cover. Medical cover ni kita cover sampai RM8,000. Kita tak payah keluar duit pun untuk beli paracetamol. Kita tak payah keluar duit pun untuk beli ubat batuk. Cuma kita perlu pergi ke klinik panel, dapatkan rawatan, bukan dapat ubat dulu. Dapat rawatan, tentukan apa masalah kesihatan kita, ambil ubat, balik. Itu saja. Maknanya Salam Hijrah ni menawarkan pakej yang sesuai untuk pelbagai golongan, pelbagai peringkat dan pelbagai kumpulan. Mereka boleh buat umrah dengan selesa, ada cover lagi, ada pembimbing khas lagi. Bayangkan kumpulan cuma 8 orang, satu mutawif. Dengan 30 orang, satu mutawif. Kita boleh bayangkan sendiri macam mana selesanya keadaan macam tu. Pergerakan menggunakan sebuah van saja. Senang parking, cepat. Itulah kemudahan yang kesesuaian pakej yang boleh dipilih dalam Salam Hijrah. Bagi Ustaz Wan sendirilah. Tadi ada sebut pasal pakej eksklusif, pakej umrah eksklusif daripada Salam Hijrah Holiday. Jadi dalam pakej eksklusif ni, apa yang Salam Hijrah Holiday berikan dan tawarkan juga kepada jemaah dan juga kepada bakal jemaah nanti? Okay, Alhamdulillah. Sebelum ni, untuk tahun 2022 ni, daripada awal hari tu kita keluarkan 2 pakej, iaitu pakej ekonomi yang kita namakan sebagai pakej kembara, dan juga pakej yang high end sikit, premium, kita namakan pakej premium. Dan untuk tahun 2023 ni, kita inovasikan lagi, kita cantikkan lagi pakej kita keluarkan pakej eksklusif. Pakej eksklusif ni macam mana? Macam Cik Syah cakap tadi, kita hadkan kepada 8 orang jemaah sahaja. Contoh, family, bawa mak ayah, anak, cukup 8 orang. Boleh. Kan? Ataupun rakan sepejabat, nak pergi satu pejabat, tak nak campur orang lain. Kan? Nak kira-kira satu kumpulan, nak bawa 30-40 orang, mungkin sukar. Dalam lingkungan 8 orang, 6 orang pun dah boleh. Kita boleh terbangkan mereka dengan sokongan satu orang jemaah. Ini kita namakan pakej eksklusif kita lah. Kan? Dan memang dalam pakej eksklusif ni kita akan letakkan kepada hotel yang lebih premium, iaitu hotel 5 star, yang pada hari ini kita gunakan hotel Hilton Convention lah untuk di Mekah. Ini dalam pakej ni juga. Dan juga pengangkutan untuk pakej ni kita akan menggunakan van ataupun high age ataupun kenderaan yang bersesuaian. Tak adalah kita akan naik bas, besar-besar bas, bawa 8 orang je. Tak ada. Jadinya apabila kita buat begitu, ini memudahkan kita lah, memudahkan pergerakan, memudahkan apa sajalah, daripada airport ke hotel, senang. Macam contoh tadi, hotel tadi kita gunakan hotel Hilton Convention, di mana kita tahu hotel ni dia agak eksklusif dan juga terasing daripada hotel-hotel lain. Dia dekat dengan haram di Mekah, tak jauh. Dia ni akses dia senang, bas kenderaan nak berhenti senang, jemaah nak tunggu senang, dengan kawasan yang lebih selesa, yang tak berserabut dengan orang ramai, begitu. Itulah kelebihan yang kita letakkan dalam pakej yang kita adalah. Macam Cik Syah sebut tadi, tambahan dia lagi, memang kita akan berikan kepada jemaah, iaitu medical card yang mana akan cover sehingga RM8,000, yang mana tak perlu lagi jemaah bersusah payah nak cari dekat farmasi obat, beli sendiri yang harga dia mungkin mencecar ratusan rial, begitu kan. Rial betul, ni dengan ringgit ni lagi mahal loh. Kalau kita nak tahu kan, kadang-kadang orang kata
alah Riyal dengan RM ni sama je. Tak sebenarnya. Kalau kata 5 tahun dulu mungkin RM1 Malaysia, RM1 mungkin sama. Tapi sekarang tidak lagi. Mereka dah jauh meninggalkan kita lah. Jadi apabila kita sentuh tentang package premium tadi, itulah yang kita tawarkan kepada jemaah kita dengan pengangkutan daripada KLIA sendiri. Flight kita akan gunakan flight direct lah, InsyaAllah, sama ada SV ataupun MH, yang mana bersesuaian, dan juga tarikh yang kita pilih tu InsyaAllah tarikh yang cantik lah, yang sesuai, yang mudah untuk jemaah kita lah. Ataupun bila dah grup kecil ni, so kadang-kadang mereka dah cukup 8 orang, mereka boleh request juga mana-mana tarikh yang bersesuaian dengan kehendak mereka. Okey, cuti mereka bila, suami cuti bila, isteri cuti bila, ataupun contoh kata kalau rakan sepejabat 8 orang mungkin tengah-tengah kilang, tengah shutdown ke apa, 2 minggu mungkin, kita umrah 2 minggu, mungkin begitu insyaAllah. Jadi maknanya package eksklusif ni adalah package yang kumpulan kecil, tetapi adalah beberapa perkara yang seperti Ustaz Wan cakap, Encik Syah cakap tadi tu lah. Maknanya kalau saya nanti saya nak bawa saya punya family 8 orang pun tak ada masalah lah kan. Tadi Ustaz Wan sebut tadi Hotel Hilton Convention di Mekah. Apa yang menarik perhatian Encik Syah berkenaan dengan Hotel Hilton Convention di Mekah ni? Hotel Hilton Convention Mekah ni dia letaknya di Jabal Omar. Jabal Omar ni boleh nampak lah kalau daripada dataran Masjidil Haram tu, dataran haram tu, kita boleh nampak hotel tu. Kita boleh kira tingkat dia daripada situ. Hotel ni dia terasing tapi dekat. Kedudukan dia hampir lebih kurang 100 meter macam tu. Trafik tak sesak untuk kita berulang alik. Kita boleh 5 waktu solat fardu di haram dengan ulang alik ke bilik. Lepas solat boleh balik bilik. Laluan dia tak sesak. Maknanya laluan itu untuk penghuni hotel tu. Orang yang menginap dekat hotel tu untuk ke haram, dan orang dari haram balik ke hotel tu. Dia tidak bersangkut paut dengan shopping kompleks, tak bersangkut paut dengan pusat beli belah dan sebagainya lah. Apa yang saya dari pengalaman saya Hilton Convention ni, apabila jemaah sampai saja dari airport ke hotel ataupun daripada Madinah ke hotel, lobi hotel yang sangat luas, lobi hotel yang selesa. Maknanya dalam tu disediakan tempat duduk, semua orang boleh duduk. Kalau masuk 100 orang dalam tu, 100 orang boleh duduk dalam tu, insya-Allah. Banyaknya kerusi dalam tu. Luas tak luas dia macam tu. Okey, akses dari segi kemudahan akses dia untuk kita ke bilik, untuk kita dapatkan perkhidmatan bellboy semua mudah. Memang ramai kaki tangan dia, memang cepat dia punya servis. Tempat kita untuk simpan barang sementara dia sediakan. Walaupun kita belum check in hotel, kita sampai situ, kita nak ke toilet, kita boleh minta servis dia bawakan kita ke toilet. Dia bawanya kita, tunjuk kita toilet. Mesra. Hotel 5 bintang yang kita sediakan di package premium kita. Lift untuk kita ke bilik sangat banyak. Dia ada 2 tower, dia asingkan lift akses ke bilik, senang. Lepas tu untuk kita ke haram ada 2 cara. Untuk kita gunakan kemudahan shuttle bus, kita terus keluar ke lobi, naik je bus tu. Sentiasa ada depan tu. Bus dia sentiasa ada. Nama dia bus. Kita naik seorang pun dia jalan. Kita naik seorang dia jalan, dia hantar. Langkah je kaki, laman Masjidil Haram. Cukup dekat. Lepas tu restoran. Restoran tu kita turun waktu macam mana pun tak ada time padat. Dalam restoran tu disediakan hidangan semua bangsa, bukan kaum. Semua bangsa ada di situ. Kita nak Asia punya, kita nak Eropah punya, kita nak Arab punya menu. Semua ada. Boleh susun atas meja. 7 benua, 3 benua punya makanan boleh susun atas meja. Lapang tak lapang dia punya restoran. Itulah Hotel Hilton Convention. Maknanya kalau kita cerita pasal untuk restoran ni, maknanya memang tak adalah bersesak, walaupun nanti sampai peak hour pun tak adalah bersesak. Maksudnya tempat duduk mencukupi semualah. Dia Hilton Convention ni kalau kita comparekan dengan 5 bintang dekat tempat kita, saya rasa lebih selesa Hilton Convention tu daripada 5 bintang tempat kita. Selesa lagi yang disediakan dekat sana. Itu je. Bagi kita masuk ke hotel 5 bintang dekat Malaysia, kita tengok. Bagi kita selesa dah 5 bintang di sini. Di sana lagi selesa. InsyaAllah. Okay, Ustaz Azwan. Kenapa Hotel Hilton Convention Center ni di Mekah ni dipilih oleh Salam Hijrah Holiday? Kenapa dia menjadi orang kata Salam Hijrah
Holiday punya hotel lah. Kalau kata sedangkan betul dia terasing tapi dekat, tapi kenapa? Sedangkan kenapa tak pilih yang lebih berdekatan, lagi nampak dia punya hype vibe lagi meriah. Tapi kenapa Hotel Hilton Convention tu? Okey, kenapa kita pilih Hilton Convention lah? Macam Cik Syah cakap tadi lah. Cik Syah ni dia baru balik daripada umrah. Dia betul-betul menginap di Hotel Hilton Convention lah. Yang pertama sekali yang betul-betul kenapa kita pilih Hilton Convention ni sebab dia keselesaan. Selesa ni dari segi mana? Yang pertama sekali bilik. Bilik luas. Bilik yang luas. Dan selesa dari segi ruang menunggu. Cik Syah kata tadi lobby 100 orang boleh duduk, mungkin begitu. Tak sesak-sesak, tak ramai-ramai orang. So kita turun boleh ada kursi duduk kat bawah, kita boleh berehat di bawah. Kalau kita kata nak sedang menunggu bas untuk ziarah ke, untuk ke Madinah ke, lebih kurang begitu, ataupun untuk check out balik, boleh. Dan tak ada masalah kat situ. Dia tak bercampur-campur dengan orang lain lah. Maksudnya kita tunggu sendiri kat hotel kita lah. Memang cukup-cukup selesa lah. Untuk mak ayah, untuk anak-anak cukup selesa. Anak-anak kecil kadang tu tak risau lah nak bercampur dengan orang lain kan. Mak ayah boleh tengok kat kawasan situ saja. Dan dia adalah antara hotel 5 bintang yang dekat sebenarnya. Dia tak jauh sebenarnya kan. Dari segi psikologi ni, dari segi kalau kita tengok pun, yelah mungkin ada hotel yang lebih dekat lagi daripada tu, tapi sebenarnya pemilihan hotel Hilton Convention ni memang bagi saya dia sangat bersesuaian. Dan paling utama selain daripada keselesaan tadi adalah dari segi sistem ulang-alik kita ke Masjidil Haram. Ada hotel yang lain yang mana kita perlu masuk shopping mall, naik lift, terus ke lift lobby hotel, daripada lobby hotel naik lift lagi ke bilik, lebih kurang begitu. Ada kawasan-kawasan yang hotel dia lebih mendaki, naik bukit sikit. Ada yang jalan mendatar, tapi Hilton Convention ni dia sangat mudah. Nak jalan kaki boleh. Naik apa tadi Encik Syah tadi kita kata? Naik shuttle bus pun boleh. Seorang-seorang pun dia hantar kan. Daripada hotel, daripada lobby naik shuttle bus terus sampai ke dataran. Terus naik terus masuk ke Haram. Begitu juga daripada Haram. Boleh kan kalau kita nak terus turun terus ke lobby hotel. Tak ada masalah. Dia punya sistem dia terus mudah. Kalau kita bercerita pula tentang lobby tentang dewan makan, tak sesak, tak ramai orang. Walaupun kita kata hotel penuh, tapi still masih lagi ada ruang untuk kita duduk selesa, dan juga kita tak, orang kata tak rushing ataupun tak lepas solat tak terus-terus bergegas nak balik. Sebab apa? Takut makanan habis. Tak. Kita boleh selesa, kita boleh relax, kita lepas solat jemaah contoh kata kita selepas solat solat Zuhur, kita boleh boleh relax kejap, boleh tunggu nak berzikir, baca Al-Quran, lepas tu baru kita balik untuk menikmati makan tengah hari begitu, ataupun lepas subuh begitu. And mungkin kita tak adalah nak katakan kita lambat ni, habis pula makanan nanti. Kalau lambat ni nak menunggu pula. Nak beratur satu hal, ambil makan apa benda semua. Dia tidak. Benda ni insya-Allah tidak akan berlaku buat masa sekarang ni. Dia orang kata kita gunakan hotel tu, itulah punca dia. Sebab akses dia mudah, bas senang, dekat dan sebagainya lah. Jadi makna kata kita boleh simpulkan, Salam Hijrah Holiday memilih Hotel Hilton Convention ni, sebenarnya dia jauh tu hanyalah mitos, sebenarnya dekat saja, tapi bila disediakan juga dengan shuttle bus dan sebagainya, sebagai jemaah dan juga bakal jemaah, kita ni ibadah umrah ni ada satu penggunaan fizikal yang banyak. Jadi tentu kita nak relax, sudah sampai kat dataran kita terus mengerjakan ibadah umrah. So sebab itulah Salam Hijrah Holiday memilih Hotel Hilton Convention tu lah. Baik, satu penjelasan yang sangat jelas. Bersesuaian dengan podcast kita hari ini adalah untuk memberi sedikit penerangan pada bakal jemaah dan juga jemaah umrah tahun 2022 dan juga tahun 2023 ni. Fenomena harga naik. Apa pendapat Encik Syah sebagai jemaah? Harga naik sana sini, nak kena tambah itu ini. So untuk Syah ni, apa pendapat Encik Syah? Tentang fenomena sekarang ni, travel agency kenalah jujur mempamerkan harga bersesuaian dengan keadaan, bersesuaian dengan kemudahan yang disediakan. Makna harga tu kalau tinggi, kemudahan macam mana yang disediakan untuk harga tersebut? Nyatakan terus di situ. Ataupun bila jemaah berhubung, nyatakan, terangkan secara jujurnya. Jangan sorok benda tu. Bila last minute, baru diberitahu. Jemaah pihak TA minta tambah sebab sekian sebab. Jadi tak perlu macam tu. Sebelum pergi, sebelum daftar tu cerita terus terang dah. Jujur dalam
iklan lah. Okay, Ustaz Wan, Sarah, macam bagaimanakah Salam Hijrah Holiday menangani isu harga kenaikan ni lah. Macam saya sendiri kan, saya tengok di social media ada yang bertanya kenapa harga naik itu ini, dan tapi macam mana Salam Hijrah Holiday menangani isu harga naik ni? Harga lagi Harga lagi. Daripada awal tadi kita sebut pasal harga betul. Jemaah kalau dah tengok pada harga tersebut, harga itulah yang ditawarkan oleh travel agency, kan? Memang begitulah, dan tidak ada pun satu orang jemaah expect bila katakan dibayar pada harga 8,000, contoh saya ambil contoh 8,000 lah. Oh, kita dah bayar, kita nak umrah bulan 12. Sekarang ni bulan 6 contoh, 6 bulan kita dah ambil, kita dah sign up dengan travel agency, kita dah booking semua seat kita dan sebagainya, kita katakan harga 8,000. Nah, tidak ada satu jemaah pun sebenarnya expect pada bulan 8 ataupun bulan 10 nanti, bulan 11 nanti, travel agent akan kata kena tambah lagi. Betul tak? Kan? Sebagai Cik Syah sendiri sebagai jemaah kan, sedia maklum lah bagaimana. Kalau dah kata sekian harga, itulah harga dia. Jadi bagaimana kita di Salam Hijrah Holiday menentukan atau menetapkan harga ini? Kita menetapkan harga berdasarkan pada harga ataupun pada kos yang akan berlaku pada tarikh umrah tersebut. Contoh kata bulan 12. Sebenarnya untuk kebanyakan daripada kita ni, daripada travel agency sendiri, daripada Salam Hijrah Holiday sendiri, kita dah tahu dah estimation harga hotel berapa, flight berapa, currency berapa, pertukaran harga, pertukaran wang kita berapa, dan kita akan buat kira-kira dalam kita punya package dan kita letakkan satu amount. Yang mana amount ni yang kita jangkakan pada bulan 12 dia akan cover kita punya kos untuk menerbangkan jemaah. Begitu juga expectation kita untuk tahun hadapan. Kita letakkan satu jangka waktu yang harga dia begini. Hotel dia kita estimate begini. Saya rasa benda ni tak jadi masalah untuk semua. Untuk pemain industri seperti Salam Hijrah Holiday sendiri, sebab kita tahu kita estimate harga dia begini. Contoh kata kalau kita keluarkan iklan. Kalau kita keluarkan iklan sekarang bulan 10 sehingga bulan 12, kita akan keluarkan iklan untuk bulan 1, bulan 2 ataupun Ramadan nanti. Jadinya pada waktu sekarang kita di Salam Hijrah Holiday kita dah tahu dah harga sekian-sekian begini. Campur tolak, inilah harga yang kita akan keluarkan. So kalau katakan ada kenaikan harga, kita akan cover begini. Kalau kata ada something yang berlaku begini, yang itu yang kita buatlah, kita estimate lah kan. Lepas tu kita akan keluarkan dalam tempoh iklan kita berjalan selama 3 bulan. Contoh kata kalaulah sekarang ni jemaah sign up dengan kita pada harga begini, insya-Allah pada harga begini jugalah dia akan dapat untuk umrah akan datang. Itu yang kita buatlah. Tetapi walau bagaimanapun walaupun hebat mana pun kita ni sebenarnya, kuasa Allah ni kita tak boleh nak ni juga sebenarnya. Kadang-kadang di luar expectation kita. Okey, apa yang kami buatlah kalau jangkaan benda ni berlaku sangat dahsyat ataupun anything happen, kita tawarkan kepada jemaah sama ada mereka, kita pulangkan balik duit mereka lah. Refund duit yang mereka bayarkan, kita refund secara penuh mengikut terms ni lah, dan juga ataupun kita tukarkan kepada tarikh yang bersesuaian dengan mereka lah. Itu yang kita lakukan lah. Betul Cik Syah cakap tadi, jemaah takkan naknya penambahan ni satu perkara yang sangat sensitif sebenarnya kan. Kita nak sebut pun, yelah, saya rasa sebagai salah seorang daripada staff di Salam Hijrah Holiday, kalau kita nak minta jemaah tambah sendiri pun saya rasa macam satu perkara yang dahsyat sebenarnya kan. Itulah yang tak nak. Kita tahu jemaah takkan nak. Jemaah kalau dah certain budget, mungkin 5 orang pergi 25,000, less daripada 30,000, total semua tiba-tiba nak kena tambah lagi. Seorang nak kena tambah 1,000 kali 5,000 lagi. Mungkin 5,000 itulah duit yang mereka khaskan untuk perbelanjaan di sana. Itu satu benda yang kita cuba elakkan, dan di Salam Hijrah Holiday sendiri kita tidak kata meletakkan permainan marketing kita begitu. Kita tak ada nak kata kita pancing jemaah dengan harga sedemikian, tiba-tiba pada sampai masanya kita dah expect dah, kita dah tahu dah lain yang berlaku. Wallahualam, dan insya-Allah lah begitulah. Maknanya Salam Hijrah Holiday ni, yang apa yang kita boleh katakan adalah kita sentiasa revise. Betul. Harga kita ni setiap 3 bulan lebih kurang, seperti apa yang dikatakan Ustaz Azwan tadi. Pengalaman sebagai jemaah, apa
apakah kekuatan yang Cik Syah nampak sepanjang pengurusan umrah yang dilaksanakan oleh Salam Hijrah Holiday ni? Dari sudut hati saya lah, saya berterima kasih kepada leader grup saya tempoh hari yang mana kepakaran dan kecekapan dia menangani satu masalah yang saya sendiri alami. Yang mana sling bag saya tertinggal dalam keadaan kesihatan saya yang amat teruk pada masa tersebut, iaitu dari perjalanan dari Madinah ke Makkah masa tu pada waktu malam. Suasana malam, macam mana suasana malam dia, kita nak masuk ke Mekah dengan trafik yang sesak dia, dalam keadaan kesihatan yang begitu teruk sekali. Ada musibah pula, ujian pula yang datang, yang mana saya sedari beg saya tertinggal ketika berhenti ke toilet. Jadinya leader pandai, dia pandai tackle emosi jemaah macam mana. Cuba kita kalau hilang satu barang yang penting, mustahak dalam tu, untuk pergi umrah di negara orang kan, tak biasa pergi, hilang pula. Jadinya kepakaran apa semua tu digunakan oleh leader tersebut, mengawal emosi jemaah macam mana, pergi ke tempat yang dinyatakan tu, maknanya dia faham tempat tu di mana, nak gunakan kemudahan apa untuk pergi, berapa masa yang diambil, maknanya dia dapat settlekan masalah tersebut dengan masa yang cepat. Settle masalah saya, beg saya ada balik. Alhamdulillah. Jadinya nak ceritakan Salam Hijrah amat menitik beratkan kepakaran mutawif dia dalam kontrol dia punya grup. Baik, faham. Satu pengalaman yang menarik tu kan. Jadi apa pendapat Ustaz Azwan dengan apa yang berkata Encik Syah ni berkenaan pengurusan jemaah, emosi dan juga cara dia kontrol crowd tu daripada group leader Salam Hijrah Holiday sendiri? Apa pendapat Cik Azwan? Dia daripada satu orang jemaah Cik Syah ni kan, memilih untuk tiba-tiba bersama dengan kita kan. Saya kuat surprise juga sebenarnya. Pada asalnya rasa macam apa yang amazingnya kan di Salam Hijrah Holiday ni, apa yang membuatkan dia daripada awal terbang je kan, pergi je tiba-tiba memilih untuk bersama kan. Alhamdulillah, mungkin itu salah satu daripada kekuatan yang ada pada kita lah. Yang mana di Salam Hijrah Holiday ni kami menitik beratkan tour leader ataupun kita panggil group leader ataupun bahasa daripada jemaahnya mutawif kan, mutawif ustaz yang memiliki pengalaman, yang ada, yang tahu selok-belok dan yang tahu menguruskan emosi, yang tahu menguruskan bagaimana kalau begini berlaku apa sepatutnya yang dilakukan yalah, kita tahu kadang-kadang Cik Syah beg tertinggal di RNR di mana di stesen di Petropa mungkin kan, kita dapat balik macam mana keadaan ni. Benda ni sebenarnya orang kata bukanlah kaedah kita nak, bukanlah orang kata kita janjikan benda tu boleh diselesaikan, tapi kita tahu kaedah bagaimana untuk menyelesaikannya. Selain daripada perkara ni, contoh apa lagi yang berlaku, kita jemaah sakit tiba-tiba ada perkara lain yang berlaku, yang something yang di luar daripada pengetahuan kita, daripada kita punya bidang kuasa ketika itu. Kita tahu bagaimana kan, group leader kita tahu bagaimana siapa kita nak contact, apa kita nak buat, di mana kita nak letakkan jemaah, bagaimana kita nak uruskan jemaah kan. Bukan sahaja perkara-perkara begini, contoh kata kehilangan barang berharga dan sebagainya lah. InsyaAllah lah itu jaminan daripada pihak Salam Hijrah Holiday lah. And bukan saya orang kata berkata ni kita akan buat kita jamin benda tu selesai benda semua, tidak, tetapi kita jamin kaedah yang kita gunakan itu tour leader kita tahu, group leader kita tahu, insya-Allah. Mana katanya Salam Hijrah Holiday ni selain pada kaedah, ramai orang tahu kaedah, tapi kesungguhan para mutawif dan juga kekitangan Salam Hijrah Holiday ni untuk menyelesaikan masalah jemaah yang terbang bersama Salam Hijrah Holiday ni, kita akan cuba selesaikan sebaik mungkin. Kita cuba. Betul. Kita kena tunjuk kesungguhan kita dan alhamdulillah Salam Hijrah Holiday telah membuktikan benda itulah. Okey, kita dah sampai penghujung tadi. Apa pesanan Encik Syah sebagai bekas jemaah Salam Hijrah Holiday ni juga, dan juga sekarang telah memilih untuk menjadi ejen Salam Hijrah Holiday ni, pesanan kepada para jemaah dan juga pada bakal jemaah di luar sana ni? Pesanan saya kepada bakal-bakal jemaah sana, sesuaikan pakej yang kita pilih tersebut dengan keadaan kita. Contohnya kalau usia kita di peringkat yang orang kata warga emas, jadi kita dapatkan pakej yang sesuai dengan usia kita. Tahap kesihatan kita macam mana, kita sesuaikan kemudahan yang ditawarkan dalam pakej tu. Kita berhubung dengan ejen
apakah sebetulnya package yang ditawarkan tu memang akan ada package tu. Jadinya macam kita berkemampuan. Kita pergi package yang kita mampu dan kita kurang mampu. Contohnya kita tahap ekonomi kita lah. Kita mampu dengan tahap ekonomi kita. Kita boleh ambil package yang contohnya kembara dalam package kembara dalam Salam Hijrah. Kalau kita rasa kita nak kemudahan lebih sikit, kita ambil package premium. Sesuaikan dengan kita dengan package. Jangan kita ambil package dengan hanya nak menunjuk kat orang kita nak pergi package VIP. Tapi kita tak mampu. Kita ambil package sekali tengok, jom boleh. Up jadi. Kata orang pergi. Tapi sampai sana kita komplain. Kenapa macam ni? Kenapa hotel dia teruk? Tapi kita sendiri, kita tak teliti package. Kita tak minta penerangan daripada ejen macam mana. Kita teliti betul-betul. Sebaiknya kita melihat bila kita berniat untuk pergi umrah, bukan dalam masa sebulan atau 2 bulan baru kita decide nak cari. Kita ambil masa. Sekurang-kurangnya 6 bulan ke setahun tu kita dah survey package yang macam mana yang kita nak. Jadinya kita sempat buat persiapan. Dari pelbagai segi kita sempat buat persiapan kalau dalam masa setahun tersebut. Itulah pesanan saya kepada bakal-bakal jemaah lah. Baik, seperti mana yang kata Encik Syah kata tadi kan, kesesuaian. Boleh terangkan lagi tak Ustaz Azwan, apakah yang maksudnya kesesuaian yang seperti mana yang Encik Syah cakap tu, untuk penjelasan yang jelas lah pada bakal jemaah dan juga jemaah umrah ni. Sebagai kesimpulannya lah, pada kami di Salam Hijrah Holiday, buat bakal jemaah cakna dengan umrah. Bukan semata-mata umrah, ambil package terus umrah, tapi ambil tahu setiap package, penting package lah, package yang kita nak sign up tersebut. Bukan saja dari segi harga, dari segi itinerary-nya, dari segi apa sahajalah yang berkaitan, cuba dapatkan maklumat daripada travel agency betul-betul, dan bagi tahu betul-betul kita nak terbang dengan siapa, kita bawa mak ayah, mungkin kita ada saudara mara ataupun keluarga yang OKU dan sebagainya. Cerita betul-betul kepada travel agency supaya benda ni kata telus dan juga memudahkan pihak travel agency lah. Dan kita di Salam Hijrah Holiday ni kita dah fikirkan sesuatu yang memudahkan jemaah. Kita dah sediakan untuk tahun 2023 package eksklusif 8 orang jemaah, 1 muntawif dalam satu kumpulan. Kita dah fikirkan keselesaan dan sebagainya, memudahkan jemaah. Boleh risik-risik, boleh tengok, boleh berhubung dengan kita punya pegawai pemasaran umrah kita seperti Encik Syah sendiri, dan ada lagi lah, ada lagi yang kita telah lantik. Dan saya berharap kepada semua untuk melaksanakan umrah ni, ambil masa. Jangan sebulan 2 bulan nak pergi barulah kita nak pilih package mana-mana. Tak, ambil masa sekurang-kurangnya paling awal 6 bulan sebelum tarikh yang kita nak lah. InsyaAllah kita buat persediaan awal, kita ambil tahu dan kita lakukan sepatutnya. InsyaAllah umrah kita kita akan balik dengan umrah yang makbulah, insyaAllah. Okay, so sekian saja podcast kita pada hari ini. Seperti mana tadi ada Ustaz Azwan cakap, ada package yang kita tawarkan, dan sebenarnya ada juga promo yang kita tawarkan. Boleh dapatkan info di Facebook kami secara rasmi, iaitu Salam Hijrah Holiday Sdn Bhd, dan juga mungkin kita akan keluarkan nanti info. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri podcast yang seterusnya. Saya Muhammad Zahran. Pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Azwan dan juga Encik Syah, jauh datang dari Pahang. Terima kasih, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.